minggu ini. Okey, jadi untuk pagi ini kita akan masuk pada bab yang bab yang ke-6 ya. Bab yang ke-6 chapter 6 about the application of funds or financing facilities and the underlying Sharia concept. Okay. I want to record it first. Present. Tab. Okey, boleh nampak kan? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Nampak Ustaz. Sekarang dia dah tak ada mirror lah kan kot ya sekarang kan? Tak ada Ustaz. Okey, kita tengok macam ni. Okey ya, kita masuk bab yang ke-6 ya, berkaitan dengan application of funds. Okey, seperti yang saya sebut sebelum ni lah kan ya, jadi bab yang ke-6 ni dia apa benda ni, dia lebih kepada practicality lah kan ya, yang kalau sebelum ni kita banyak teori lah kan ya, berkaitan dengan syariah, Quran dan Sunnah, sumber, semua lah kan ya. Jadi bab yang ke-6 ni dia punya practicality ya, daripada semua kontrak-kontrak yang ada yang kita belajar sebelum ni. Jadi bagaimana kontrak-kontrak tadi tu digunakan dalam perbankan Islam kan ya. Jadi secara umumnya kita boleh bagi kepada dua keadaan kan ya. Satu untuk retail financing dan satu lagi corporate financing ya. Jadi untuk retail financing, produk yang bersifat okay, first of all, what the difference between corporate and retail financing? Okay. Individu dengan company. Okay ya, individu dengan company kan ya. Okay, good ya. Jadi retail financing ni produk yang bersifat untuk umum semua lah kan ya. Jadi semua, dia bukan untuk semua lah, yang cukup syaratnya lah untuk boleh apply lah kan ya. Kalau corporate financing ni lebih kepada of course untuk yang bisnes lah, yang dalaman ataupun luar negara lah kan ya. Jadi retail financing biasanya dia home financing, personal and automobile financing, dan boleh campur satu lagi lah kan ya, credit card ya, credit card. Corporate financing ni tiga ni lah kan ya. Dan minggu lepas pun saya ada share jugalah tu apa ni, video berkaitan dengan literasi kewangan lah kan ya. Itu tambahan lah untuk panduan lah kan ya. Bila kita kata dia Islamic financing lah kan ya. Bila kita, walaupun dia Islamic, tapi bukan maksudnya semua orang sesuai untuk ambil lah kan ya. Jadi semua kena tengok pada kemampuan masing-masing ya, kesesuaian lah ya. Okay, retail financing, where the main emphasis on service for individual rather than business and corporate entities. Okay, dia banyak jenis lah ya. Kalau contohnya kalau home financing, dia boleh sama ada menggunakan BBA, walaupun mungkin dah tak banyak sekarang kan ya, musyarakah mutanafisah. Bahkan sebenarnya ada lain lagi ya, selain daripada dua kontrak ini ya, ada yang menggunakan ijarah dan juga tawarruk ya. Jadi ada dua tambahan lagi lah ya, BBA, musyarakah mutanafisah, tawarruk ataupun ijarah ya. Kalau untuk kereta financing, car financing menggunakan konsep ITAP, iaitu al-ijarah thumma al-bai'.
personal financing, bank inah ataupun tawarruk. Okey, ini yang biasanya digunakan tawarruk lah sekarang ya, bank inah dah semakin kurang. Sama juga ya, credit card, okey, kebanyakannya pun pakai tawarruk ya, dah kurang lah ya, yang menggunakan prinsip bank inah ya. Jadi ini 4 yang ada. Sebelum kita masuk yang ni tadi. Okey. Empat-empat ni, kalau mana yang mempunyai kadar yang paling rendah setakat ni lah kan ya? Kalau home financing sekarang kadarnya yang lebih kurang 4% lah, 3 ke 4% tahun lah kan ya, sekarang ni lah kan ya, 4.1, 4.2% lah kan ya, jadi kadarnya dia fluctuate lah kan ya, biasanya ni dia naik turun lah kan ya, berdasarkan situasi semasa kerajaan ataupun bank negara lah yang menentukan kadar OPR ya, overnight price, apa ya OPR tu apa ya, OPR dia dasar yang ditetapkan oleh kerajaan akan ya untuk menentukan kadar interest ya. Jadi kalau naik maka kebiasaannya bank lain pun akan ikut sekali lah ya. Jadi dia overnight policy rates ya, OPR inilah kan ya. Maknanya kos yang ditanggung oleh pembenda ni setiap bank-bank lah kan ya. Kalau bank negara naikkan maka automatik financing ataupun pinjaman akan naik juga lah kan ya. Okey. Automobile financing untuk kereta lah kan ya. Untuk kereta pun lebih kurang 3% sekarang lah kan ya. Tapi adakah 3% 3% dari ke bawah lah. Tapi adakah 3% dalam kereta, orang tengok dari zahir, dari kasar mata kasar, oh jadi kalau begitu untuk kereta 3% tu lebih rendah berbanding dengan home financing 4% kan. Tapi sebenarnya yang lagi mahal ialah kereta ya. Kenapa kereta lagi mahal walaupun dia 3% berbanding dengan home financing dia 4%? Sebab bayar sekejap. Bayar sekejap. Tak begitu long term. Tak long term lah, lagi pendek dia apa, lagi kurang kadarnya ya. Betul, setuju. Jadi kalau dia lebih kepada ni lah ya, kalau yang kereta tu pasal cara kiraannya dia beza ya. Home financing dia based on reducing balance lah kan ya. Jadi kalau seorang itu katalah beli rumah 100,000 kena 3% ya. Maknanya tahun yang pertama dia di charge 3% lah kan ya, tak atas jumlah 100,000 lah kan ya. Tapi maknanya setiap tahun bila dah semakin berkurangan maka dengan sendirinya bila prinsipal semakin berkurangan maka kadar keuntungan bank pun akan semakin dikurangkan lah ya. Kalau dalam kereta pula dia berdasarkan fixed rate ya, walaupun disebut ni penting ni lihat kan ya, walaupun dia tulis 3% contohnya lah kan ya, anda kena ada calculator yang financial calculator semua tu, jadi kena tukar dia punya rate tu kepada effective rates ya. Biasa effective rates ni kalau hampir 2 kali ganda lah sebenarnya. Kalau 3% sebenarnya dia hampir kepada 5.5% macam tu lah ya, sebenarnya lagi tinggi ya. Kerana dia bukan lihat pada reducing balance ya. Contohnya kalau saya ada hutang kereta 50,000 darab 3% setahun, 50,000 darab 3% maknanya 1,500 lah dia punya keuntungan pihak bank kan. Okey. Ataupun konvensional dia punya interest lah kan ya, jadi 1,500. Okey. Mana kita dah bayar, lepas setahun patutnya memang prinsipal semakin berkurangan kan. Okey, tapi apa yang berlaku tahun yang kedua, dia tetap macam mana kiraan keuntungan pihak bank tetap 50,000 darab 3%, ya.
Mana 1,500 juga. Even pada tahun yang terakhir, katalah pasal untuk kereta ni boleh sampai 9 tahun ya, dia punya tempoh paling panjang lah kan ya. Pada tahun yang terakhir tu hutang berbaki tinggal katalah tinggal RM8,000 sajalah kan ya. Walaupun tinggal RM8,000, even you tinggal RM1,000 je lah tahun terakhir tu lah kan ya. Pasal dah bayar banyak kan, contohnya lah bayar tinggal RM1,000 ya. Tetap dia punya interest ataupun dia punya keuntungan pihak bank nanti kiraannya ialah RM50,000 darab 3%. Maka pada tahun yang ke-9 tetap kena bayar dia punya keuntungan bank RM1,500. Walaupun anda punya hutang ataupun anda punya financing bakinya yang anda perlu bayar lagi ada sebanyak RM1,000 ya. Jadi itu cara kiraan kereta lah kan ya. Okey. Jadi kalau siapa yang ambil PTPTN, ada ambil PTPTN kan? Of course ramai lah kan yang ambil PTPTN kan? Okey. Jadi PTPTN dia kiraannya yang A atau yang B ya? Home financing punya kiraan ataupun financing kereta punya kiraan ya? Pasal apa ni PTPTN dia 1% setahun ya? Okey. Dia ikut yang mana? Home financing. Home financing. Dia unfortunately dia ikut yang B ya, automobile financing punya kiraan lah kan ya. Maknanya lebih mahal sikit lah kan ya. Dia tak pakai reducing balance lah kan ya. Let's say kita punya pinjaman ataupun PTPTN kita 20,000 lah kan ya. Jadi darab 1% ya, 100,000, 20,000. Okey. Maknanya dia punya keuntungan bagi pihak PTPTN yang perlu kita bayar adalah ujrahnya, dia panggil ujrah lah, bukan keuntungannya. Ujrahnya ialah 1%, maknanya nilainya RM200 setahun. Itu dia punya nilai keuntungan, nilai ujrahnya lah, bercampur pokok lah kan ya. Jadi kita dah bayar kan ya. Katalah dah lepas 10 tahun, baki tinggal 2,000 ataupun 2,000 contohnya. Tetap kiraannya ialah ujrahnya pada nilai RM20,000 yang kita pinjam ya, RM20,000 darab 1% ya, RM200 ya. Maknanya ibaratnya 200 setiap tahun selama tempoh kita pinjam, selama tempoh itulah. Kalau kita buat selama 15 tahun, itulah nilai ujrah ya. Nilai ujrah tu ialah nilai yang kita upah, kadar upah bank lah, kadar upah untuk PTPTN lah ya. Jadi tak campur dengan prinsipal lain lagi lah kan ya. Okey. Seterusnya kita ada personal financing dan credit card ya. Okey. Ya sebenarnya tiga yang utama ni lah kan ya. Okey, personal financing maknanya biasanya ni pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi ni untuk orang kegunaan sendirilah. Sama ada biasanya kalau orang muda tu untuk buat majlis kahwin, ya, reception, ataupun ada orang dia nak renovate rumah, mungkin seorang tu dia nak berniaga, pasal nak pinjaman perniagaan dia mungkin susah nak dapat lah kan ya, jadi dia nak mudah cepat pakai personal financing lah kan ya. Okey, jadi tiga-tiga ni. Jadi antara tiga-tiga ni of course ya, personal financing paling tinggi lah ya, paling tinggi personal financing ya. Mungkin sekarang ni 4-5% lah ya setahun lah kan ya. Okey, personal financing pun kiraannya sama seperti lebih kurang sama macam ITAP ni, apa ni, kereta punya financing juga kan ya. Jadi kalau seorang itu dan antara tiga-tiga ni of course mana yang paling berisiko kepada pihak bank? Pembiayaan mana satu yang paling berisiko? Yang tinggi rate. Okey, of course ya, yang paling tinggi rate ya. Pasal of course di sini personal financing lah kan ya, pasal home financing in the case the customer defaults, okey, bank boleh ambil lah, rampas, bahasa kasarnya rampas, jadi dia rampas rumah tersebut lah kan ya, didelong semua lah kan ya. Jadi dan kebiasaan harga rumah ni dia stabil lah, dia tak akan jatuh lah, tak, tengok keadaan lah, boleh juga jatuh, tapi kebiasaan dia tak jatuh lah, walaupun
dia mungkin boleh naik lah kan ya. Jadi maknanya kalau seorang tu rumah tu dilelong, kalau nasibnya baik, kalau rumahnya tu dapat dilelong harga tinggi, maka bank boleh dapat balik lah duitnya lah kan ya. Yang kedua, cagaran yang kedua, seperti kereta ni dia kurang sikit lah. Pasal once kereta tu, orang kata kalau dah keluar daripada showroom tu, harga dah jatuh banyak dah. Jadi bila dah pakai walaupun sehari dah jatuh lah kan ya. Okey. Jadi bank boleh tarik juga kereta lah. Tapi of course kebiasaannya kalau orang tu ambil hutang sampai 9 tahun, tempoh pembiayaan sampai 9 tahun, maka kebiasaannya walaupun dah dilelong, tetap ada baki yang masih perlu dibayar oleh customer lah kan ya. Kereta hutang 50,000 lah kan ya. Kita kata apa tadi, baru lepas setahun ya, harga kereta dah drop banyak lah kan ya. Mungkin dah 30-40,000 lebih lah kan ya, 40,000 contohnya. Tapi hutang katalah dia baru bayar rumah tu ada 45,000, maka dia kena top up lah bagi perbezaan harga tadi tu lah kan ya. Okey. Dan yang ketiga, personal financing ni bank tak ada cagaran. Kalau tadi orang tak mampu bayar rumah ni dia boleh rampas rumah, yang tak mampu bayar kereta dia boleh rampas kereta. Kalau personal financing, apa yang nak dirampas oleh pihak bank rampas tu macam kasar lah kan ya. Apa yang ingin ditarik semula oleh pihak bank lah kan ya. Tak ada rasa. Apa dia? Tak ada ke? Tak ada ya. Cagaran. Tak ada. Guarantor? Kalau ada guarantor lah, dia tengok keadaan guarantor yang kena lah kan. Even kereta pun ada guarantor jugalah ya. Ya guarantor lah ya. Tapi kalau nak buat personal financing tak perlu ada cagaran? Tak perlu. Tak perlu. Of course bila tak ada cagaran, maka pihak bank tu lebih terdedah lah risikonya lah kan ya. Kalau customer tak mampu bayar, maknanya habislah dia lah kan ya, apa yang dia nak ambil daripada customer kan ya. Jadi oleh sebab itu, kenapa yang financing untuk yang personal financing ni dia lebih tinggi kadarnya. Dia biasanya begitulah. Semakin satu produk itu makin tinggi risiko pihak bank, maka lagi tinggi lah. Pasal dia dah ambil kira, dia ada calculation, dah analisis. Kalau dia ada 100 orang customer, katalah 4-5 orang default, yang jenis takkan bayar semua. Jadi sebenarnya 95 orang tadi itulah yang kena cover yang 5 orang tadi ya. Atas calculation beginilah, maka personal financing tu dia lebih tinggi sedikit lah ya kadarnya lah kan ya. Anda tengoklah dalam video-video yang saya share itulah kan ya, orang tersebut lah kan ya berkaitan bagus atau tidak golongan muda tu ambil personal financing, especially untuk kahwin ke tidak, semua tu lah kan ya. Bagus tu ya, ada tengok semua tu lah kan ya. Dan yang keempat, credit card kan ya. Okey. Seindah namanya lah kan ya, credit card ni lah kan ya. Ini yang paling tinggi lah kan ya. Maknanya setahun boleh mencecah 18%. Tu dia ya. Jadi sebulan tu lebih kurang 1.5% dia boleh charge pada customer lah kan ya. Jadi setahun 18%. Antara, of course, paling tinggi lah antara yang keempat ni lah kan ya. Okey. Sebab itu bank amat menggalakkanlah orang mengambil kad kredit lah kan ya, pasal itu yang dia paling untung lah ya. Okey, kita lihat setakat ni ada pertanyaan tak ada ya? Tak ada saya. Tak ada saya. Okey, retail financing. Okey, retail financing ni kita dah tengok tadi lah kan ya, kredit card. Okey, kita lihat yang pertama property financing under the concept of baik bithaman ajil ya. Okey, kita dah sebut baik bithaman ajil ni apa dia? A normal sale with the payment of the selling price deferred to a later date or installment payment. Bila baik bithaman ajil, baik itu jual beli B dengan thaman harga ajil, harga tangguh. Mana jual beli dengan harga tangguh ya. Maksudnya saya jual dan barang ni harganya bayar kemudian, sama ada esok ataupun seminggu ataupun tulat bila-bila semua kan ya. Jadi itu secara umumnya ataupun bayar secara ansuran ya. Itu maksud baik bithaman ajil. Okey. Baik bithaman ajil untuk semua barang tu secara umumnya bolehlah, kecuali ada beberapa yang tidak di pengecualian ya, yang tidak dibenarkan bayaran secara tangguh. Apa barangan yang tak boleh dijual secara tangguh? Beli
Beli ni lah, beli. Tak tahu tak. Yang boleh menjadi riba, ribawi items, ya, ingat balik ya, ribawi items, iaitu emas, perak, yang itu tak boleh beli secara harga tangguh, itu mesti kena on the spot, ya, tak boleh ditangguhkan, ya. Itu pengecualian. Harga dia berubah-ubah. Bukan masalah harga jual-jual, semua harga barang berubah-ubah kan, ya. Apa benda pun berubah-ubah juga kan, ya. Okey. Pasal memang dah begitu dah, dipanggil sebagai ribawi item. Memang dan syariah telah tetapkan dah kriteria penjualan, pembelian untuk emas, perak ni semua tu dia agak ketat sikit lah kan, ya. Tidak seperti barangan-barangan yang lain kan, ya. Okey. Tu ya. Kalau yang lain tak ada masalah. Ini secara umumnya baik di taman ajil, dan kebiasaannya baik di taman ajil ni contohlah biasanya orang guna untuk pergi beli barang perabot lah, ya, semua contohnya lah kan, ya. Jadilah katalah peti ais harganya RM1,000 tunai. Oleh kerana dia ambil yang apa benda ni 36 bulan bayaran ansuran. Maka kalau dikalkulate harga 36 bulan menjadi RM2,000. Jadi maksudnya di sini harga cash RM1,000, harga tangguh jadi RM2,000. Boleh ataupun tidak, ya, dari sudut syariah? Boleh, ada yang disyariahkan. Jadi boleh ataupun tidak kan, ya. Okey. Jadi kalau di sini jadi ulama beza pandangan lah kan, ya. Jadi adakah perbezaan harga tadi itu adalah sebahagian riba ataupun tidak lah kan, ya. Tapi majoriti ulama mengatakan bahawa itu bukan riba, itu adalah perniagaan jugalah, ya. Jadi diharuskan, ya, tiada masalah lah kan, ya. Pasal dia dah satu ni harga secara apa benda ni harga secara cash, dan satu lagi dibagi tahu ni harga kalau bayaran secara ansuran. Mungkin boleh jadi sampai RM2,000 lah kan, ya. Pasal apa dia punya justifikasinya ialah satu, bila bayar secara ansuran maka cash flow bank tak dapat nak rolling duit, jadi di situ ada opportunity yang dia cost yang dia terlepas lah kan, ya. Dan yang kedua of course risiko pada pihak penjual kan, ya. Jadi kalau customer tu default, ya, macam Bengali jual kapet lah, ya, kan, ya. Bengali jual kapet Pakistan. Ada lagi kan PKP ni, ada lagi datang tak? Jarang. Jarang. Pakistan pun dah advance dah. Dia dah buat kedai dah sekarang kan, ya. Mana-mana lah kan, ya. Kat Sabah ni pun semua juga kedai lah kan, ya. Okey. Saya dulu naik basikal je ceruk rantau. Ceruk-ceruk bukan kat KK je, kat ceruk-ceruk kampung semua dia masuk lah kan untuk jual kapet lah kan, ya. Okey. Jadi murah-murah, jadi bayarlah sebulan RM10, RM20 pun boleh lah. Of course harganya tidak dia dah naikkan berganda lah kan, ya. Okey. Pasal risikonya cukup tinggi. Lagilah dia orang asing, tak ada pun perjanjian jual beli yang apa benda ni yang proper. Maknanya kalau customer tu cakap aku tak nak bayar, apa bangsa tu boleh buat? Nak hantar pergi mahkamah? Tak boleh juga kan. Tak ada apa yang boleh dibuat lah kan, ya. Jadi risikonya cukup tinggi lah, ya, sebenarnya kepada dia orang lah kan, ya. Jadi biasanya dijual dengan harga yang lebih tinggi lah, berganda-ganda lah, lebih tinggi lah kan, ya. Risikonya besar. Okey. Property itu secara umum baik di taman ajil, ya. Jadi bagaimana baik di taman ajil ni, itu masuk secara umumnya, ya. Tapi bagaimana dia jadi satu nama bagi kontrak untuk penjualan rumah ni lah kan, ya. Okey. Kalau kita lihat untuk jualan rumah ni, jadi dia sebut kontrak BBA, baik di taman ajil. Dia bukannya BBA yang biasa, ya. Dia dah modified. Di situ ada pelbagai jenis kontrak yang terlibat lah kan, ya. Di situ ada baik-inah, di situ ada baik murabahah, dan di situ ada BBA sekali lah kan, ya. Murabahah, kena ingat balik lah term-term tadi lah kan. Murabahah, apa dia murabahah? Bayar dulu baru, habis bayar baru tukar nama. Itu ke? Murabahah, ya. Oh, itu murabahah. Apa ni, ya? Tak ingat apa ya? Murabahah, ya. Murabahah yang profit, ya. Maknanya sale. dia Dia jual profit barang dengan harga lebih tinggi daripada kos dia.
Dengan syarat kos tadi dia bagi tahu kepada customer, tu murabahah. Okey. Bai'inah, mungkin tak disebut secara spesifik ya. Bai'inah makna sell and buy back agreement. Ya, saya jual dan beli baliklah kepada orang yang sama. Contohnya saya jual barang kepada A, kan ya. Jual barang handphone ya. Lepas tu saya beli balik daripada dia, kan ya. Jadi itu maksudnya bai'inah, kan ya. Mungkin beli balik dengan harga yang lebih murah. Semua itulah kan ya. Okey. Jadi itu bai'inah, kan ya. Dan yang ketiga baik tanaman ajil lah. Gabungan tiga-tiga ni ada di dalam produk BBA Perbankan Islam. Tapi namanya yang dominan BBA lah, walaupun di situ dia tak ada murabahah, walaupun di situ ada murabahah, ada bai'inah, tapi nama yang dominan dipakai nama BBA. Jadi ingat, BBA dalam versi Perbankan Islam dia bukannya the simple BBA, mana bayar apa benda tadi ni, bayar ansuran sajalah. Dia banyak lagi lah ya. Contohlah seorang customer ingin membeli, ni ada contoh sajalah kan ya, customer ingin beli rumah kan ya. Of course dia akan jumpa developer lah kalau dia beli rumah baru lah, bukan subsale kan ya. Okay, customer identifies the assets to be acquired. Okay. Gambar raja ni tak berapa tepat jugalah. Dia sebenarnya bila customer dah setuju tu, jadi dia biasanya dalam kat Malaysia ni kena bayar 10,000 10% ya daripada nilai harga rumah tersebut lah kan ya. Katalah harga rumah tadi RM100,000 ya. Jadi maka customer kena bagi sign borang SMP lah ya, sales and purchase agreement lah kan ya. Jadi dia setujulah. Jadi dia bayar RM10,000 kepada developer. Jadi sekarang rumah tersebut dianggapnya dah jadi milik customer lah kan ya. Okey. Jadi customer lagi 90, remaining 90% tadi, of course customer want to apply for financing from the Islamic bank. Okay, and then what the customer will do? Customer pergilah ke approach ke mana-mana perbankan Islam. Jadi ada bank Islam setuju, maka bila bank Islam setuju guna prinsip apa tadi ni, BBA, maka bank Islam akan purchase the asset. Customer jual kembali kepada pihak bank, maka bank pun belilah dengan harga tadi itulah kan ya. 100 of course dengan harga 100,000 lah, tapi oleh kerana customer dah bayar 10,000, maka bank akan bayar baki RM10,000 tadi tu kepada pihak direct kepada developer lah kan ya. Okey. Sekarang rumah jadi milik siapa? Milik pihak bank, pasal bank nak bayar kan. Okey. Kemudian bukan bank yang nak duduk kat rumah tersebut lah kan ya, customer ya. Jadi maka bank pun jual ya kepada customer semula lah kan ya. Of course harga 100,000 tadi tu plus profit lah kan ya, margin, markup price semua lah kan ya, selling price-nya semua lah kan ya, katalah 130,000 ke 140,000 semua lah kan ya kepada customer dalam tempoh 30 tahun lah kan ya, untuk dibayar oleh customer ya. Jadi kalau kita kat Malaysia ni secara umumnya untuk rumah ni dia boleh extend sehingga 35 tahun maksimum seorang tu bayar, ataupun seorang tu berumur 65 tahun kalau tak silap lah kan ya. Maknanya kalau seorang tu beli rumah umur 25 tahun, dia boleh lanjak boleh extend sampai 35 tahun tempoh pembiayaan. Mana ketika umur 60 tahun baru habis bayar lah. Ya. Boleh. Jadi you just imagine lah kan ya, rumah yang sama you duduk kan sampai 35 tahun, tak boring ke ya? Okey, tak tahulah kan ya. Okey, lepas tu customer pun repay the selling price by installment lah kan ya. Okey. Betul ya, macam sekarang ni perumahan ni memang isu besar lah kan ya, bukan kat Malaysia, kat mana-mana ya. Bahkan kalau kamu tengok macam-macam video yang kat Hong Kong, terutamanya antara yang paling dahsyat lah kan, Hong Kong tu dah terlalu tanah tak ada semua lah kan ya, harga sewaan terlalu mahal. Memang sampai rumah yang macam sangkar dia duduk atas tu lah kan ya, itu pun bayar dah beribu juga lah kan ya, mahal. Satu bilik saja yang ada tandas dalam tu dan tempat makan, maknanya tak ada partition ya. Itu pun orang jadikan tempat sewaan ataupun jadi rumah lah kan ya, pasal dah terlalu mahal ya rumah di sana lah kan ya.
Tapi kat Malaysia ni sebenarnya secara relatifnya masih lebih murah lah, walaupun bagi kita dah mahal ya, pasal kita gaji rendah lah kan ya. Okey, jadi sebenarnya kalau waktu zaman sekarang ni, kalau pandangan saya ni sebenarnya bila rumah berlambak ni sebenarnya tak ada masalah untuk kita terus menyewa lah kan ya. Bukanlah satu dosa ataupun menggambarkan terlalu orang tu tak berjaya ya kalau tak beli rumah lah kan ya. Bahkan banyak negara jugalah kan ya, rumah sewa tu lebih banyak daripada rumah yang orang beli ya, macam di Jerman semua tu lah kan ya. Jadi pasal gaya hidup kita dah banyak berubah ya, mobility sosial kita kadang you just say lah kan ya, orang tadi katalah umur 25 tahun dia kerja di satu tempat, saya berjaya contohnya lah kan ya, ataupun di KK lah kan. Okey, adakah dia pasti selama 35 tahun tu kat situ je lah dia kerja ya, ya? Jadi kalau dah beli rumah kat situ, lepas tu tiba-tiba lepas beberapa tahun dah kena pindah contohnya, kan dah susah lah kan dia beli rumah kan semua kan ya. Jadi banyaklah benda yang kena lihat lah kan ya, bukannya perkara yang mudah lah kan ya, pasal benda dalam hidup ni antara yang paling mahal rasanya orang yang nak beli rumah lah ya. Jadi dalam sepanjang hidup dia, jadi kena fikir betul-betul lah kan ya, dia nak beli rumah macam mana lah kan ya. Okay, of course orang bayangkan nak beli rumah macam dalam drama lah, ada kolam swimming pool, rumah 2 tingkat, semua tu lah kan ya. Tapi itu hanyalah gambaran dalam drama jam 7 sajalah kan ya. Okay, kita kembali kepada sini lah kan ya. Jadi ini lebih kurang lah kan ya, dia punya perumahan tadi lah kan ya, untuk financing, untuk home financing. Okay. Kemudian kalau kita lihat ada kaedah yang kedua, musyarakah mutanaqisah. Apa benda musyarakah mutanaqisah ya? Okey, sebelum itu kita lihat dulu apa itu musyarakah. Musyarakah yang biasa dululah ya, sebelum musyarakah mutanaqisah ni kan ya. Okey, musyarakah ni macam mana musyarakah? Maknanya dua belah pihak berkongsi. Contoh kat sini katalah bank dengan customer. Partner. Apa beza dia dengan mudharabah? Mudharabah ni hujung siap ni kadang tak ada beza, musyarakah dengan mudharabah tak ada beza lagi ya. Mudharabah ni seorang je yang guna duit. Seorang je yang guna duit, seorang bagi duit, seorang buat kerja ya. Mudharabah. Kalau saya silap mudah rebah jadinya lah kan ya, pasal orang tu dah ambil duit dia joli ya. Okey. Yang kedua musyarakah. Musyarakah ya. Jadi dari istilah musyarakah datang istilah masyarakat kan ya. Okey, musyarakah ya. Jadi dua-dua belah pihak sama-sama buat kerja, sama-sama keluarkan modal. Itu maksud umum musyarakah ya. Okey. Sekarang musyarakah mutanaqisah ya. Diminishing partnership itu kalau di istilah yang mudahnya yang rasmi itu pakai diminishing partnership. Diminish ni berkurangan ya, hilang lah kan ya. Jadi diminishing proses berterusan hilang ya. Partnership yang semakin berkurangan lah. Kalau mutanaqisah ni maknanya musyarakah yang berkurang. Apa benda ni musyarakah yang berkurang ni lah kan ya. Inilah form of partnership. One of the partner promise to buy the equity share of the other partner gradually until the title of the equity is completely transferred to him. Boleh faham tak? Secara umum ya, bank dengan customer, rumah 100,000, customer keluar 10,000, bank keluar 90,000. Under the concept of musyarakah, kalau ni nak buat kontrak musyarakah, jadi bank dengan customer akan sama-sama memiliki rumah tersebut, betul? Bank ada 90%, customer ada 10% equity, betul? Terhadap rumah tersebut. Betul. Okey, dia beza tadi dengan apa tadi? Beza tadi dengan BPA, dia jual beli lah kan ya. Okey. Tapi yang ini dia sama-sama. Sekarang yang nak duduk bank ke customer? Customer kan ya. Kalau ikut 10% tu dapat tandas je lah kan ya. Jadi okey. Jadi customer nak duduk kat situ 100%, sedangkan dia hanya memiliki 10% saja equity. Maka the remaining 90% tadi, bahagian di rumah tadi tu dia kena sewa dengan bank lah. Dan pada waktu yang sama, dia kena sewa dengan bank ya, sepanjang tempoh pembiayaan.
Dan pada waktu yang sama, customer will gradually buy the bank's equity. Jadi dia belilah sedikit demi sedikit equity pihak bank, 1%, 2%, sampai satu masa nanti customer lepas 30 tahun, katanya contohnya customer dah pegang 95%, bank tinggal 5% saja equity terhadap rumah tersebut. Kemudian bila bayaran dah terakhir, maka bank tinggal 0, kosong, jadi customer dah 100%, maka barulah pindah pemilikan tadi kepada pihak customer, kan ya? Boleh faham di sini? Boleh tak? Boleh faham lah kan ya? Okey. Jadi kalau dalam BBA, bank dia untung dari sudut mana? Dia letak pada profit margin. Mana kontrak murabahah dia lah kan ya? Kontrak murabahah dia lah kan ya? Kontrak murabahah dia lah kan, jadi harga lebih tinggi profit margin tadi lah kan ya. Bank Inah bila bank jual dan beli semula itu dalam BBA kan ya. Okey, jadi dia untung dari sudut murabahah tadi lah kan ya. Okey, dalam musyarakah mutanaqisah, bank dia generate income daripada mana? Satu, sewaan yang di-charge kepada customer, dan yang itulah ya yang dia kenakan kan ya. Jadi maksudnya kalaulah customer bayar RM1,000 setiap bulan terhadap rumah tersebut, mungkinlah portionnya 700 pergi ke sewa, 300 untuk beli equity. Dia kadar ni berubah-ubah kan ya, semakin lama kadar pembelian tu lagi tinggi lah kan ya. Okey, jadi sampai satu masa maka menjadi milik customer lah kan ya. Boleh faham di sini? Kalau tak boleh faham lagi, anda boleh cari video dalam YouTube lah, macam-macam boleh cari lah kan ya, musyarakah mutanaqisah lah kan ya. Okey. Modus operandi of murabahah mutanaqisah, musyarakah mutanaqisah lah kan ya. Okey. Dia sama je lah apa yang saya sebut tadi, itulah ya. Customer lease the bank share in the house, customer will pay an amount in addition to the rental to buy the bank's units, equity lah kan ya, in their property. The partnership will be terminated with the customer owning 100% of the house and the title will be transferred to him or her. Lah kan ya? Okey, 100% ya. Tapi kita kat Malaysia, apa akan jadi ya? 35 tahun ni panjang. Apa jadi kalau customer tu meninggal dunia ya? Innalillahi ta'ala, innalillah ya. Kalau dia meninggal awal ya, apa berlaku? Guarantor sambung bayar. Apa lagi guarantor untuk ya, apa guarantor sambung bayar pula kan ya? Jadi pihak bank akan tanya ahli. Bagi halal lah ya. Jadi insurans tak syak saya. Dia ada dua lagi. Bayar habiskan. MRTT, satu lagi MLTA ya, MRTT lah. Biasanya murah MRTT ya. Okey, kebiasaannya dia akan jadi MRTT apa insurans ataupun takaful tolong bayarkan ya. Bila takaful bayarkan maka rumah tadi menjadi 100% milik siapa? Milik siapa? Milik kita. Milik family. Tu kena ingat tu ya. Customer dah meninggal lah, buat apa nak bagi orang dah mati lah kan ya. Semua sudah ditinggalkan di dunia kan, dia pergi ke alam yang satu lagi kan. Okey. Katalah milik isterinya terus ke 100%? Dia akan ingat di sini. Ni perlu ingat balik lah kan ya. Jadi bila dah jadi begitu, kena ingat balik ya. Jadi ramai orang salah faham, tak apa, dia meninggal nanti automatik jadi milik bini aku lah. Jadi seorang ingat macam tu lah kan ya. Okey, tapi kena ingat ya, bila jadi begitu, apa yang berlaku ialah rumah tadi dah tertakluk kepada hukum faraid, hukum harta pusaka. Bila harta pusaka, kena tengok balik lah kan ya. Dia ada anak mak bapaknya. Maknanya si mati suami tadi tu ada mak bapak lagi tak? Si mati tadi ada anak lelaki ke perempuan semua tu lah kan ya. Katalah dia banyak sangat secara kiraannya lah kan ya. Katalah dia ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada mak bapak lagi kan ya. Maka bahagian isteri hanya 1/8 saja daripada rumah tersebut. Mak bapak dapat gabungannya tu 1/3 lah. Mak 1/6, bapak 1/6. Jadi kan ya. Jadi bakinya tadi adalah milik anak-anak dia rumah tersebut kan ya. Dan itu yang banyak biasanya berlaku di luar lah kan ya. Ini penting juga lah kan ya. Sebelum ni hubungan baik je semua kan. Jadi bila suami dah meninggal, otomatik hubungan dengan bapak mertua semua dah jadi tak elok ya. Pasal ipar-ipar tadi dah mula cucuk lah kan ya. Jadi
harga rumah tersebut lah kan ya, dia tuntut bahagian dia semua, sedangkan isteri suri rumah. Jadi di situ biasanya banyak masalah di situ lah kan ya. Okey. Tapi saya boleh tanya, Ha? kalau dia dah si waris tu dah bagi penama, tak boleh. Kalau dah tukar nama, Penama nama. hanya sebagai apa benda ni? Penama hanya sebagai okey, kalau dia dah tukar nama kepada isteri dah hidup, tukar nama. tu lain cerita lah. So kalau contohlah dia tukar nama bagi isteri dia, and then kalau dia sendiri meninggal, still insurans akan cover kan? Itu masalahnya. Dia tukarkan nama isteri, dia meninggal, isteri yang kena bayar. Oh ya, macam tu lah. Tapi tak boleh tukar-tukar pasal rumah tu masih lagi bawah gadaian bank, mortgage. Jadi masalah lah kan ya. Kecuali rumah tu dah 100% kita punya dah cash. Lagi belum habis bayar tak boleh tukar nama lagi? Secara umumnya susah lah, tak boleh lah. Kena dapat kebenaran pihak bank. Kebiasaannya bank bukan senang lah nak bagi kan. Yang hutangnya orang lain, tiba-tiba yang miliknya orang. Jadi bank pun tak nak ambil risiko pening-pening benda-benda macam ni lah kan ya. Jadi macam mana nak buat? Salah satu cara lain ialah dia boleh buat kontrak hibah ya. Buatlah kontrak hibah di mana-mana syarikat hibah ada banyak di luar lah kan ya. Jadi hadiah lah kan ya, maknanya kontrak hibah, maknanya hibah bersyarat. Andai kata berlaku kematian, maka dia menjadi milik isteri dia. Maka bila jadi begitu, maka dia tak tertakluk kepada pusaka faraid kan ya. Okey. Aku kena ingat banyak kes kat luar cerita dengan air mata, banyak ya pas jual rumah jadi betul. Tak banyak mana pun kan, tapi berebut ya. Jadi adik-beradik semua sebut tanya lah. Dia tak tanya pun nasib anak si mati, isteri si mati macam mana. Dia sibuk tanya harta. Dah dapat bahagian masing-masing, semua belah lah kan ya. Jadi ni yang masalah lah ya dalam masyarakat lah kan ya, yang sebagiannya berlaku begitulah. Okey. Ini ya secara umumnya lah untuk yang rumah tadi lah kan ya. Okey. Seterusnya kita tengok motor vehicle financing ya. Ijarah summa al-baik. Ijarah ni kawan anda pun hari tu ada yang bentang sudah kan ni? Ada yang bentang kan tajuk ni kan? Ada kan? Ada ya. Okey, ni secara ni sajalah kan ya, secara terus silakan ya. Okey, ijarah means lease, rent or wage ya. Generally ijarah concept means selling the benefits of use or service for a fixed price. Okey. Maknanya ni secara umumnya lah kalau ijarah ya. Kalau ijarah summa al-baik ni macam mana dia punya kaedahnya lah kan ya. Seorang nak beli kereta kontrak tu ni tak apalah, baca sendiri je lah yang ni ya. Ijarah. Tapi kalau tijarah perniagaan kan Ustaz dalam bahasa Arab. Tijarah itu tijarah, ada ti. Oh, itu tijarah kan. Tijarah perniagaan ya. Kalau tijarah sewaan ya. Sewaan. Amanah, dhamanah. Dah lain dah kan ya. Okey. Sikit je ubah kan. Betul. Okey, ni tak ada apalah ya. Ni syarat ni boleh bacalah sendiri. Okey. Secara umumnya ijarah summa al-baik, simple leasing for leasing period with an option for the lessee to purchase the property at the end of the leasing period through a contract of purchase. Apa beza ITAP dengan hire purchase yang biasa dalam conventional bank? Apa bezanya? Ni anda kena terus ingat. Apa beza utamanya? Beza hire purchase conventional riba. Jangan buat senang je jawapan yang riba. Bukan betul ke? Apa dia? Dia punya ni apa tu? Parti tak ingat. So saya dah bahaya ni. Apa hire purchase dalam perbankan konvensional dia jual beli lah. Hire purchase dia kontrak sewa beli ya, mana anda bayar sewa bayaran yang terakhir automatic transfer the ownership to the customer kan ya. Dalam Islam dia tak boleh dua kontrak dalam satu masa. Saya jual dan sewakan barang ini kepada anda, tak boleh. Saya hibahkan dan sewakan. Dia gabung dua kontrak dalam satu transaksi itu tak boleh lah kan ya. Jadi sebab itu
untuk pastikan dia patuh syariah, jadi sebab tu dia asingkan ya. Sebab tu al-ijarah summa. Al-ijarah tu maksudnya apa tadi? Sewa, summa, kemudian al-bai'. Kan ada bila summa di situ dah mengasingkan ijarah dulu baru jual. Mana di sini ada 2 kontrak. Ustaz, nak tanya, slide memang tahu gerak ke? Apa dia? Slide yang Ustaz present ni. Sebab kita orang just nampak yang gambar ni je, users of fund ni. Sekarang nampak bergerak. Dah berubah banyak. Okey. Okey. Ijarah ya? Aduh. Tapi dengan suara kan? Tak apalah. Okey, boleh lah tu. Tak apa. Okey. Ijarah sumal baik tadi ni lah kan ya. Jadi dia sepanjang tempoh katalah kereta dia boleh selama 9 tahun lah kan ya. Punya lama kereta. Sebab tu pemilikan kereta tu ada tahun 80-an, 90-an, zaman tersebut kereta biasanya maksimum 3 tahun je boleh. Ya. 3 tahun maksudnya ada kena bayar bulanan tu tinggi lah kan. Tinggi lah. Sama. Dan yang kedua, kebiasaannya dia punya deposit zaman tersebut besar. 20% ke 50% harga kereta. Let's say harga kereta 40,000, you kena bagi deposit 20,000. Lepas tu remaining 20,000 yang anda guna duit bank, itu pun anda kena bayar dalam tempoh yang pendek saja, 3 tahun ke 4 tahun. Kot lah, saya tak salah, saya zaman dulu nak beli kereta susah sangat. Saya cakap, zaman sekarang senang yang beli. Tutak-tutak, saya uji, susah beli. Itulah. Itu zaman sekarang jam je. Setuju. Zaman dulu siapa ada kereta yang betul-betul orang yang nampak ada duit kaya raya lah kan ya. Hari ni orang minta sedekah pun, minta zakat pun ramai naik kereta juga lah kan ya. Jadi kereta tak semestinya menunjukkan kekayaan lah pada hari ni lah kan ya. Agak mudah je pada hari ni untuk beli kereta lah kan ya. Jadi semakin mudah lah kan ya. Okey. You hanya bayar 10% saja daripada harga kereta lah kan ya. Kemudian yang lain tu financing pihak bank lah kan ya. Okey. Ni ijarah summa al-bai'. Jadi macam mana kalau modes of operation of ITAP ni, nampak gambar ni ya? Nampak ITAP. Okey, customer pergilah showroom kat Proton lah negara lah kan ya. Nak terus BMW kan ya. Okey. Kita rasa BMW dengan Mercedes tu kalau kat negara Jerman tu itu kereta biasa je. Kita dah rasa kereta mewah kan ya. Pasal kosnya tu terlalu tinggi lah kan ya. Okey. Kereta jenama doang biasa lah. Cukai. Itulah. The customer identify a vehicle he wish to. Okay. Deposit is paid by the customer to the dealer. In this case, biasanya memang kena bayar lah. In this case, the deposit shall be deemed as advancement made by the customer on behalf of the bank. Maknanya apa yang kalau bank bayar 10% tadi tu tidak boleh jangan dianggap sebagai bank dah customer belilah. Pasal nanti ada masalah syariah dulu lah kan ya. Jadi dianggap seolah-olah macam customer tu dia bagi advance bagi pihak bank lah kan ya. Okey. Yang akan di set off against the rental payment later kemudian nanti lah kan ya. Okey. Pasal dia nak kontrak jual beli nak kontrak sewa lease kan. Jadi kalau bank kalau customer dah beli, macam mana customer menyewa benda yang dia beli? Jadi akan timbul isu masalah kan ya. Jadi apa yang customer bayar tadi tu dianggap macam advancement Okey. Lepas tu customer approach the bank, dia cari bank yang sesuai lah untuk dia beli. Okay. Lepas tu the bank buy the vehicle from the dealer. Katalah Myvi tadi 50,000 lah kan ya. Yang advance, yang kulit semua lah kan ya. Okay. And takes ownership of the vehicle ya. Okay. Lepas tu dah dapat ownership of the vehicle, bank enter into ITAP agreement with the client, and client shall lease the car from the bank dalam satu tempoh ya. Lepas tu at the same time the customer undertake to buy from the bank at the end of leasing finance tenure. Maknanya dia adalah di situ kan ya, maknanya customer akan belilah kan ya pada akhir tempoh lah kan. At the end of leasing period, a sale contract shall be executed with nominal price to effect the transfer of ownership of the vehicle from the bank to the customer. Dan tempoh 9 tahun lah biasa orang pakai lah kan ya. Walaupun 9 tahun tu satu tempoh yang cukup panjang. Lama lah lama kan ya. Jadi lama Ustaz, banyak lah interest kena bayar. Yalah. Salah satu sebab jadi panjang pasal nak meramaikan orang boleh belilah. Kalau tempohnya 5 tahun je, jadi bayaran bulanan jadi mahal lah.
ya. Jadi pasal dasar kerajaan dia nak tadilah nak ramaikan itu, dasar kerajaan itu dia polisi yang bertindak dia. Pada waktu yang sama dia nak orang ramai, banyak naik pengangkutan awam. Betul kan dia pasal bandar besar. Benda ni terlalu Tapi kita jam pun kan. Pada waktu yang sama dia juga menggalakkan pembelian kereta, memudahkan dia semua. Jadi dia dasar yang bertembung. panjangkan. Dasar yang bertembung di sini lah kan ya. Jadi macam mana tu? Macam mana tu kerajaan? Dia tak ada ni ke? Masa depan tak ada kata sepakat ke? Ataupun dia ambil je. Dua-dua. Untung. Dia pasal dah buat bukan senang lah, dia nak ketatkan balik semua nanti orang marah ni kan ya. Jadi apabila dia buat, dia kena majukan jugalah pengangkutan awam je sampai satu tahap orang tu sendiri rasa lebih berbala naik pengangkutan awam, dia akan tinggalkanlah penggunaan kereta saja lah. Itu yang dulu dia nak kerajaan masa zaman BN tu, dia yang bagusnya tu dia nak buat MRT, LRT semuanya antara ni juga nak buat prasarana semua tu dah buat lah. Kereta api laju, kereta api Pantai Timur semua yang tak jadi semua tu kan, semua tu lah kan ya. Kalau jadi semua tu lah kan, ni pasal nak lebih, jadi orang dah tak perlu naik kereta sangat dah kalau nak balik kampung pergi Kelantan. You just imagine dia pasal COVID sekarang kan ya, kalau tak pergi Kelantan, balik Kelantan semua tu sampai 14 jam, 15 jam baru sampai ya. Sedangkan sepatutnya tak selama itulah kan ya. Jadi kalaulah ada kereta api terus ke sana, jadi orang dah boleh naik kereta api je lah, tak perlu naik kereta sangat lah ya. Jadi betul. Sama juga dalam KL, even kita bandar-bandar lain pun samalah ya, di Pulau Pinang pun isu yang besar kan ya, tanah terhad. Kan. Even di KK sekalipun. Itu pun sekarang walaupun dulu pernah ada perancangan ke di KK? Tak ada perancangan macam LRT tu. Sarawak ada perancangan ya. Saya juga ada perancangan, tapi yes, satu isunya ialah of course pengangkutan awam ni dia kosnya amat tinggi lah. Sebab tu satu lagi yang kedua dari sudut ekonomi, adanya berbaloi ataupun tidak dibuat begitulah kan ya. Ini pun satu ni jugalah. Memang public transport ni boleh untung ke tidak lah kan ya. Susah nak cakap lah kan ya. Kalau nak untung betul, memang satu syarikat tu memang dia perlu kenakan cas yang tinggi. Dia terlalu tinggi jadi masalah lain pula lah kan ya. Jadi dia banyaklah isu-isu di sini lah kan ya. Betul. Tapi sebagai saya, untuk orang yang macam duduk Selangor, saya rasa LRT semua tu sangat baguslah ada untuk orang yang, sebab KL kan tempat orang kerja. So dia sesuai lah. Macam KK pun I think mungkin boleh consider, boleh okey. Sebab sangat tak payah pakai kereta. Atau paling kurang tak buat LRT pun bus, tapi dengan syarat macam kalau di setengah negara, contoh di Korea mana semua tu, dia buat laluan khas Turki, laluan khas untuk bus. Betul. Jadi special sikit. Jadi orang kalau tak naik bus, orang dah terfikirlah lembabnya, tak ikut semua kan. Jadi you just imagine kalau ada laluan sendiri, lepas tu betul-betul ikut efisien. Memang banyak negara luar, kat negara barat dia ada senarai dah, setiap kat pondok bus stop tu dah ada dia punya waktu bus sampai, dan memang ikut masa. Wow. Boleh je macam tu, tak ada masalah ni. Kadang kita risiko lah ya. Macam tu lah kan kita kat sini. Disiplin tinggi lah Ustaz. Kita Melayu bawa bus tu. Satu lagi jam, jadi tak boleh nak jangka lah benda tu. Tu saya kata tadi, maknanya kalau dia buat jalan yang khas untuk bus, contohnya lah kan ya. Jadi dia kena pilih salah satu lah nak buat, iaitu sebenarnya kosnya lagi murah berbanding nak buat LRT. Ya, berbilion tu. Berbilion ya. Mungkin keutamaan kalau di Sabah ni ataupun Sarawak, keutamaannya air dulu. Sebenarnya air pun tak settle lagi kan. Even negeri seperti Selangor pun masalah untuk air juga lah kan ya. Negeri lain kan ya. Okey. Jadi untuk air dia nak tukar pipe sejak zaman penjajah dulu tu, kos berbilion kan, tak ditukar-tukar pipe tersebut ya. Okey. Masalah bila nak tukar pipe tersebut kosnya tinggi. Jadi bila nak naikkan kadar pemberian air kepada customer, nanti jadi isu politik lah pula kan. Jadi kerajaan yang tidak boleh semua tu lah kan. Jadi masalah ya kan ya. Okey. Masalah tu ya. Jadi buatlah telaga lah dengan ya.
Okey. Jadi itu, jadi ITAP lah. Okey, ni ITAP ya untuk pembelian kereta. Okey. Ni 9 tahun lah, itu yang maksimum ya yang diberikan ya. Okey. Masa tak patut lagi tinggilah kan ya, masa kereta tu itulah tempoh dia lah yang paling optimum sebuah kereta lah kan ya. Okey. Kalau di setengah negara, contohnya di Singapura, ada satu tempoh lah kereta tu tak silap berapa tahun ya. Jadi lepas tak ingat 5 ke 6 tahun ya, kereta tersebut tak boleh ada di jalan raya. Dia kena ibaratnya buang, lupus lah. Ya. Bebas karbon monoksida. Betul tu. Banyak negara lain tu even parking charge-nya tinggi gila. Parking kat rumah pun ada charge lain lagi. Macam di Jepun dan semua tu. Memang dahsyat lah kan ya. Memang gila-gila lah dia orang punya charge ni lah kan ya. Macam Singapore of course tanahnya kecil, dia memang, tapi of course dia negara kecil, lepas tu pelanggan tanah efisien, tak ada masalah, orang tak ada kereta lah kan ya. Kereta sana memang lagi mahal. Kalau kita sini apa benda ni, Honda City 80,000, sana 200,000. Ush. Kita je mahal. Sana lagi gila-gila lah kan ya. Tapi orang sana tak kisah pasal alternatif bagus. Dia pengangkutan awam yang bagus. Jadi tak ada masalah sangat lah di sana. Kan ya. Negara pun kecil kan ya. Betul. Kecil je, boleh jogging. Sebab itu bila dia masuk Johor Bahru, JB, wah dia dah macam ayam keluar daripada reban lah. Gila, langgar semua apa. Laju. Dia jalan laju-laju pasal kat dalam negara dia kena kurung. Macam ibaratnya tak boleh buang saman merata-rata je, kena saman. Dia very strict lah kan ya. Chewing gum tak boleh, haram ya chewing gum ya. Lah kan ya. Maknanya negara yang begitu ni lah kan ya, kawal betul lah kan ya. Sebab tu bila dapat masuk JB ya, wah orang dia jadi macam ni lah kan ya. Freedom. Freedom lah kan ya. Okey. Tu semualah ya kan ya. Jadi COVID ni dia tak boleh datang sini tu, memang dia orang boring gila lah tu lah kan, dia duduk dalam, kita pun boring juga lah ya. Tapi dia orang lagi dia tak ada pilihan lah kan, dia dalam negara, even dalam negara sendiri pun boleh bergerak. Pasal dia orang nak pergi mana je, tak ada apa lah kan ya. Okey. Harapnya pergi sampai ke KL, pergi ke Selangor, semua tu lah kan ya. Okey, itulah ya. Okey. Condition ijarah semua al-baik, ni tak apalah ya, ni anda boleh tengok sendirilah. Kemudian saya terlihat personal financing ya. Okey, personal financing under the concept of Baik-Inah. Ni nampak ya? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz? Nampak slide. Nampak slide. Okey, ni Baik-Inah ya, personal financing ya, under the concept of Baik-Inah. Sale of personal financing, kita nak duit lah kan ya. Okey, jadi macam mana bentuknya digunakan dalam perbankan Islam lah kan ya. Okey, dan kalau Baik-Inah mana bila seorang itu customer tu setuju nak ambil apa benda ni, financing, personal financing pada bank Islam. Okey, jadi apa yang berlaku, contohnya kalau Baik-Inah punya konsep, maka bank akan jual, pertama sekali dia akan jual property kepada pihak customer. Ni ada contoh gambar dia lah, biar nampak sikit lah kan ya. Okey, contohlah customer nak sebanyak customer nak RM10,000 ya. Jadi bank siap-siap dah jual, dah campur dengan harga keuntungan dia lah ya. Maknanya aset, katalah tanah dan benda semua tu lah kan, kepada customer dengan harga RM15,600. Bank jual kepada customer. Sekarang customer berhutang kena bayar RM15,600 kan? Betul? Betul. Okey. Customer akan katalah customer setuju untuk bayar selama 5 tahun lah, 60 bulan lah kan ya. Okey. Jadi sebulan bayar RM260. Sekarang barang tu milik customer kan? Dia cuma berhutang sajalah, betul ya? Kena bayar RM260 selama 60 bulan, betul ya? Betul ya? Ni macam Saya tak cakap betul. Kemudian customer akan jual asetnya kepada bank. Okay, of course bank buy the asset for RM10,000. Maka bank bayar kepada customer RM10,000 on cash basis. Sebab tu saya suruh anda minggu lepas suruh baca dulu kan ya. Betul Ustaz. Betul, saya setuju.
Faham tak ni? Lemah pening apa benda hari start ni dia Baik, bank semua ni. Dalam hal ni sebenarnya customer dia nak cash sebanyak RM10,000. Ya. Bank jual. Macam mana mekanismnya? Ya. Jadi bank akan jual aset dulu pada customer dengan harga RM15,600 tu dah campur siap-siap dia punya keuntungannya lah, kan ya? Okey. Jadi customer dah kena bayar lah sebulan RM260 kan. Dan pada waktu yang sama, customer dia jual balik barang tadi tu kepada bank. Ini kan bank Inah. Sell, buy back, kan ya? Maknanya bank jual, lepas tu beli balik. Ya? Okey. Bank pun beli balik kepada customer dengan harga RM10,000. Oleh kerana bank beli balik, bank beli secara cash, maka bank pun bagi cash lah kepada customer dengan bayaran sebanyak RM10,000 tunai. Kan ya? Okey. Itu je lah. Kan ya? Betul tak? Term and condition ni tak apalah ya. Okey. Seterusnya kita tengok credit card ya. Okey ya, credit card. Apa ada credit card? Mana tahu ada credit card kan? Credit card Shopee. Siapa tu ada? Credit card ni banyak jenis lah ya. Dia banyak kontrak dia kalau ada Bank Inah, Tawarruk ataupun kad Hasan lah kan ya. Okey. Tapi yang biasa dia pakai lah. Dia begini. Dia sebenarnya biasanya pakai Bank Inah ataupun Tawarruk atau yang banyak lah kan ya. Adapun kad Hasan Wadiah tu dia supporting kontrak ya dalam dua-dua tadi kan ya. Okey. Kita ada 3 jenis kad ya. Credit card, debit card dan charge card. Pernah dengar charge card? Macam pernah dengar. Okay. Kita tengok debit card tu jelas lah. Duit yang kita guna tu daripada akaun kita lah kan. Itu debit card, betul? Betul. Credit card kita pakai duit bank kan. Seorang tu dibolehkan untuk bayar minimum payment sajalah. Ya, kalau kat Malaysia minimum payment 5% ataupun RM50. Which one higher lah kan ya. Seorang tu katalah guna RM1,000, maka bank kata okay, you bayar 5% saja sebulan pun tak masalah. Lagi lain-lain tu bayar sikit-sikit. Of course 18% lah. Tu yang bank untung lah kan ya. Okey. Ya. Ataupun yang ketiga charge card. Charge card ni macam credit card. Cuma bezanya charge card kita kena bayar penuh full selepas kita gunakan dalam bulan yang sama juga. Betul. Dia macam hutang, ada duit sekarang, Wadi ada duit, bayar lamsam lah. Kena bayar lamsam, dia tak boleh. Credit card kita boleh panjangkan tempoh, tak ada masalah ya. Credit card dia akan charge ya. Tapi Bank Negara bagi tahu lah dalam tempoh sebulan 21 hari kalau customer bayar full payment, bank tak boleh charge apa-apa. Contohnya saya guna kad kredit hari ni RM1,000 beli barang. Lepas tu dalam tempoh 10 hari saya bayar semula. Full penuh. Maka bank tak boleh charge apa-apa. Itu apa? Charge card ke credit card? Credit card. Kalau kita buat macam itu, maknanya bank tak boleh charge apa-apa lah. Itulah ada orang pernah ajar kalau credit card ni boleh dapat untung sebab dapat rebate. Tengok barang, tengok barang lah yang disediakan rebate tu. Tengok iklannya lah. Kadang ada kad kredit tu dia utamakan kalau ni dapat cashback beli barang grocery, kad kredit untuk minyak. Tengoklah mana yang sesuai dengan kita lah. Lepas tu dapat point semua lah kan ya. Baik kita kena bank tak suka sangat lah. Setelah kita bayar sebab dia tak dapat untung. Dia masih untung sebenarnya. Untung setiap kali transaksi apa benda tu kedai yang menggunakan khidmat tu dia charge sebenarnya tau. Kedai akan bayar dekat bank tu. Setiap kali kita guna kad kredit. Bank untung juga sebenarnya, bukan tak untung langsung lah. Maknanya dia charge pada apa benda kedai yang menggunakan khidmat dia lah kan ya. Okey. Itu kad kredit lah ya. Jadi bank tak suka sangat. Bank suka orang yang pertengahan lah. Yang dia bayar, tidak tak bayar ni lah kan ya. Yang bank tak suka, paling tak suka orang tak bayar langsung lah. Yang kena call setiap bulan tu. Dia ada baik dan buruknya lah. Buruknya tu orang yang tak pandai guna lah. You just imagine kalau seorang itu kata, biasanya hard credit seorang tu dia katalah orang tu gaji RM5,000, biasanya dia bagi 2 kali ganda gaji seorang bulanan ya.
Kalau gaji 5,000 maksudnya dia akan bagi limitnya 10,000. Wow. Itu satu bank. Kalau dia ada apply kad kredit 5 buah bank, maka dia ada Ibu. 50,000 kredit yang dia boleh gunakan. Dia tak bank lain tu dia tak check sama ada dia ada bank Dia tak kisah, tak ada masalah. sebab dia nak duit ni pun tak kisah. Dia tak kisah. Oh dia tak takut risiko bank. Sebab dia tahu dia boleh dapat, dia boleh tarik itu punya aset kan. Kalau dekat dia punya perjanjian. Asyik lah, dia tarik. Tak ada. Habis tu kalau kita tak bayar Sir? Tak bayar kena ni lah. Dia akan masuk mahkamah. Balai lah. Oh sebalai. Negara ni. Macam mana? Dia akan ke ni lah, ke mahkamah je lah. Mahkamah semua tu lah kan ya. Boleh jadi bankruptcy juga ke? Ya betul. Boleh? Betul boleh. Semua boleh bankrupt. Kereta tak bayar boleh bankrupt. Itu tak bayar boleh bankrupt kalau hutang lebih 50,000 ke atas lah kan ya. Jadi boleh bankrupt ya. PT-PTN jangan bimbang lah. Jarang orang sampai 50,000 lah. Okay ya. Tak bankrupt lah kan ya. Tapi kena bayar lah ya. Okay. Tak ada terbang luar negara. Tak ada. Jadi konvensi kredit kad tu secara umumnya begitulah kan ya. Dia dapat tu dia punya keburukannya lah kan ya. Kebaikannya tadi bezanya kalau debit card, contohlah orang scam kita guna debit card, orang hack sistem dia semua tu kan ya. Jadi guna debit card kita ke RM200, kita lapor kat bank, kebiasaannya kita susah nak dapat balik lah. Kira burn ya. Tapi beza dengan credit card, tiba-tiba anda tengok dalam statement kenapa ada penggunaan orang beli apa benda ni, Netflix, apa YouTube, apa benda semua kan, iTunes benda semua tu kan ya, Kanada. Orang kena hack kan ya, kita punya sistem kan. Kita boleh telefon pihak bank, lepas satu tempoh dia buat reverse charge, maknanya dia kira, maknanya tak kira lah itu sebagai hutang kita. Saya dah berapa kali dah kena dah. Tu bahaya tu kan. Tiba-tiba Netflix Kanada Netflix lagi ya. Lawak tu. 2-3 kali lah adalah iTunes nama dia semua tu. Kanada, UK yang dia semua lah. COVID lah ni. Lockdown, bosan dia hacker lah. Itu sebab bila benda-benda online begini, bank ni saya eloknya pakai line sendiri, jangan pakai wifi umum kan. Satu. Dan kedua, kalau kita dah biasa buka kat laptop benda semua tu, pastikan laptop kita tu jenis yang ada antivirus yang bagus. Dan kedua, jangan sembarangan dalam laptop tu kita buka apa-apa laman yang kita tahu boleh banyak orang phishing apa benda semua tu lah kan ya. Ya, betul. Boleh hack. Biasanya laman-laman crack, laman-laman yang tak elok. Tu belum banyak lah benda-benda tu lah kan ya. Betul. Setuju. Buka ceramah agama tak ada masalah lah, dia tak ada lah maksudnya. Okey. Jadi itu secara umumnya lah kan ya. Okey. Jadi benda tu boleh berlaku lah kan ya. Tu kalau credit card kan ya. Okey. Difference between Islamic credit card and a conventional credit card. Okey. Dalam bank Islam, profit rate is non-compounding as compared to a conventional credit card. Apa anda faham di sini? Rate is non-compounding lah kan ya. Dia tak compounding. Senang jawapan itu ya. Tidak berganda lah kan ya. Okey. Berganda. Contohlah conventional bank, you hutang RM1,000, kena 5%. Contoh kiraan mudah lah, 10% contohlah, 10%. Jadi kena bayar RM100 lah kan ya, dia punya interest. Anda tak bayar, apa yang berlaku pada bulan berikutnya? Maka 100 tadi tu masuk pada prinsipal. Jadi hutang anda dah menjadi 1,100. 1,100 pada bulan berikutnya darab 10%. Wow. 110. Pada bulan berikutnya dia akan ada prinsipal. Jadi prinsipal jadi 1,200 lebih. Betul? Macam tu lah kan ya. Jadi maksudnya dia punya prinsipal akan semakin membesar. Bila prinsipal semakin membesar, automatik interest akan semakin banyak. Naiklah. Itu dalam konvensional. Dalam Islamic banking macam mana ceritanya? Katalah sama juga. Orang tu guna RM1,000, kena juga 10% sebulan. Ini contoh ilustrasi ya, yang betul tak adalah kena 10% sebulan kan ya. Okey. Jadi dia kena, lepas tu dia tak bayar RM100 tadi. Apa berlaku? Pada bulan berikutnya, dia tetap hutangnya jadi RM1,000 plus RM100 plus yang RM100 yang dia tak bayar tadi lah. So dia tak akan bawa lah. Dia tidak akan naikkan,
Compounding tu. Charge-nya tu dibawa, cuma charge tadi tak dimasukkan dalam prinsipal. Dia tambah je lah yang dulu punya 100 masuk lagi 100 yang Ya begitu. tak bayar lagi. Dia campur. Kalau 5 bulan 500 lah. Okey lah. Sampailah bulan yang bila 12 bulan ni tetap prinsipalnya tetap 1,000. Tapi kalau dalam konvensional ni, kalau anda tak bayar 12 bulan tadi tu, boleh jadi dia dah menjadi dekat 2,000 lah. Bila dah naik itu, of course bila dalam 10 tadi tu, 10% jadi 200. Dia akan naik lah dia punya apa tadi? Prinsipal. Jadi sebab tu kalau dibuat plot graph, jadi kalau yang konvensional tu dia punya compounding interestnya exponential. Tahu exponential? Grafnya tu laju naik atas kan. Kalau yang Islamic Bank dia naik sikit je. Itu bezanya. Sebab itu kenapa ramai orang Cina yang pandai, dia banyak ambil bank Islam punya kad. Pasal dia tahu benda-benda ni. Wow. Dia nampak benda ni kan. Dia pakai yang Islamic Bank punya kad dia pasal dia non-compounding ya. Satu lagi, dia tidak boleh digunakan pakai untuk gambling, liquor semualah ya. Dia nak check tak? Ya, pakai mesin tu rosak. Tak adalah kan ya. Terbakar. Tak ada ya. Maknanya adalah sistem untuk blok. Itu bukan satu isu yang masalah yang besar lah teknologi sekarang kan ya. Jadi Bank Islam dia dah masukkan semua data-data tu lah kan ya. Jadi memang guna untuk pergi kat genting pergi bahagian kasino memang tak boleh lah pakai GPS kita lah. Dia boleh nampak tu kalau bank Islam tu maknanya sistem tersebut reject lah, tak boleh guna lah kan ya, ataupun beli arak semua tak boleh ya. Tu bezanya lah ya, yang utama lah ya kat yang Islamik tadi lah kan ya, tak boleh guna untuk benda-benda begini ya. Faham. Okey. Okey, dia macam mana ya bentuknya ya, kita tengok ya. Kalau yang baik inah ya. Ingat ya, untuk yang ini dia bukan nak dapat duit, dia nak dapat, berbeza dengan yang personal financing untuk dia nak dapat duit. Tapi kalau kalau yang ini dia nak dapat facility guna kad kredit ya. Jadi apa yang berlaku? Katalah dia lebih kurang sama macam yang tadi. Dia jual apa benda ni, Bank Islam akan jual contohnya 10,000 tu kita anggap 10,000 ringgit tu ialah hard shilling bank customer tadi tu 10,000 ringgit ya, kredit yang dia nak mohon lah kan ya. Okey. Jadi apa berlaku? Bank akan jual katalah tanah aset dia dengan harga 11,800. Lepas tu customer jual balik ke bank akan dapat 10,000. 10,000 tu akan dimasukkan dalam wadiah account yang akan digunakan oleh customer semua lah kan ya. Okey, jadi itu inilah lebih kurang bentuknya lah kan ya. Customer bukan nak duit, customer nak facility penggunaan kad kredit sahaja lah kan ya. Okey. Ini kalau anda baik inah lah kan ya. Okey. Of course kad kredit ni ada banyak dia punya charge ni sebetulnya kan ya. Pasal sekarang semua bank memang dia bersaing lah untuk dapat customer lah kan ya, sampai ada setengah tu yang jurujual lu yang encik assign je lah, masuk je lah, lepas tu cik cancel pun tak apalah pasal terdesak ya nak dapatkan apa benda ni customer lah kan ni, kalau tak ada balik nanti kena marah kan ya, sampai macam tu sekali dia kan ya, yang setengah tu, ataupun nanti kalau dapat ni dapatlah hadiah lah, itulah inilah semua lah kan ya. Dia memang setiap bank dia ada credit charge, semuanya ada charge lah kan ya, ada tax, lepas tu ada annual fee, semua ada lah. Tapi kebanyakan bank dah waive semuanya, maknanya kita tak payah bayar ya. Banyak kan dia senang je, dia nak charge kita 100, kita pergi kat bank, saya nak terminate lah kad ni, dia kelang kabut lah, okey cik tak payah bayar ya, asalkan kita teruskan. Dia satu sekali lah ya. Bank ya nak pastikan existing customer tu jangan dia keluar lah kan ya, jangan terminate kad dia lah kan, dia pakai saja kad dia. Dan macam saya sebut sebelum ni lah ya, orang guna kad kredit ni dia memang ada banyak kelebihannya lah. Satu, selamat lah. Kalau kena rompak maka duit, kalau kita buat duit tunai kena rompak, habis lah duit tersebut lah. Tapi kalau kad kredit dia cuma dapat kad kredit kan, kita sempat telefon bank untuk block ya, jadi orang tak boleh gunakan kad tersebut kan ya.
Itu antara kebaikan dia lah ya, kad kredit ya. Kemudian of course kad kredit ni dia kita boleh benda ni easy payment ya. Barangan yang mahal, contohlah anda nak beli kerusi urut Jintel ya, harga 2,000 tak tahu nak buat KP kan. Inilah kalau awak tak boleh, belilah treadmill ke apa semua tu kan ya, Jintel ke apa semua kan ya. Shopee Bukan kat Shopee, ni kat dia punya kedainya ni. Nak rasa tau, kita nak rasa duduk kedai ni baru puas hati tu. Tapi PKP sekarang dah tutup lah ni masa sebelum PKP lah kan ya. Okey. Jadi harga RM2,000. Dia boleh bagi bank-bank ni bagi kad kredit ni, dia boleh buat easy payment. Katalah anda nak buat bayar dalam 12 bulan ataupun 24 bulan ataupun 6, 12 ataupun 24 bulan lah kan ya. Semuanya tanpa apa-apa charge tambahan. You just imagine ya, 2,000 katalah anda nak buat dalam tempoh 12, anda pecahkan pada 12 bulan, maknanya sebulan anda bayar dalam tak sampai RM200 tanpa apa-apa charge tambahan. Maksudnya kalau anda memang ada duit 2,000, anda perlu bayar 200 sajalah setiap bulan, sebulan. Maknanya duit lebih tu anda boleh labur tempat lain kan, berbanding awal-awal nanti anda kena keluarkan 2,000. Macam mana bank dapat income? Macam mana bank dapat income dia? Kedai tu yang bayar tu lah. Bayar apa? Kedai tu yang akan bayar Setakat charge tu sikit sangat. Baik untuk bank menunggu kita terlewat bayar. Itu je. Jadi dia ibarat serigala yang menunggu. Kita tunggu silap je. Seronok je kerja bank. Susah. Senang. Bank pun dah ada lah, dia tengok profile analisis, dia adalah data kan. Data. Seorang yang buat begini mungkin 10-20 orang je yang betul disiplin kot, lagi 70 orang ni semua kan ya, yang orang ni dia akan charge lah kan ya. Jadi gitu. Memang begitu. Banyak barang beli kat luar tu semua memang ada banyak lah easy payment. Nak beli laptop sendiri, sebab itu kalau rasa tak ada laptop tu, kalau mak ayah ada, jangan kan ya, okey. Buat yang 12 bulan ataupun 24 bulan. Maknanya tak adalah terasa apa benda ni. Banyak sangat kan. Membebankan sangat. Jadi bulanan ke 100 lebih. Berbanding you tiba-tiba nak mak bapak tu nak beli laptop harga sampai RM3,000 contohnya, nak keluar RM3,000, of course. Astaghfirullah. Kan ya, mahal lah kan ya. Membebankan. Jadi ni pakai kredit card tanpa apa-apa charge tambahan ya. Itu yang bezanya. Tapi mostly memang tak ada charge ke ada yang certain ada juga. Biasanya tak ada charge. Biasanya tak ada charge. Carilah, tanya dulu lah kedai. Segala je lah, tunggu. Cari dia. Dia just tunggu dapat bayar tu yang yang easy payment. Bukan maksudnya ansuran dengan kedai. Ansuran dengan kedai of course kena bayar. Boleh bisa mana deal kan. Ni sebab kita deal dengan bank je kan. Deal dengan bank pasal bank dah bayarkan full amount kepada kedai. Tinggal kita nak bayar kat bank je lah. Deal dengan tu juga credit card ni. Belilah emas dengan credit card. Okay. Tak, tapi emas tu kita hutang dengan kedai tu terus. Sama je. Sama je, tak payah. Sama je kan. Yang tadi sama je. Jangan bayar je lah. Jadi itu kalau orang tu kata dia semua alat sajalah kan. Semua ni alat, facility, debit, kredit. Jadi kita yang nak menentukan, ada orang menjadi binasa dengan kad kredit lah. Ada orang boleh gunakan dengan bagus lah, dapat poin-poin tu boleh tebus dengan redeem macam-macam benda lah kan ya. Jadi itu pun kegunaan dia lah semua lah kan ya. Okey. Dan juga untuk kecemasan, kalau tiba musibah, kemalangan, kena pergi hospital ya. Contohnya yang ada hospital swasta contohnya lah kan ya. Biasa hospital swasta pun macam mana pun anda kena bayar lah. Mungkin kena bayar dulu deposit RM1,000. Dalam keadaan kecemasan ada orang ke setiap masa tu memang dalam poket dia, wallet dia ada RM1,000. Dia tidak kan ya. Jadi kredit card lah penyelamatnya ketika itu. Jadi banyak lah. Tapi lebih selamat medical card. Yalah tu betul ya. Okey. Okey, itu jadi
kredit card lah kan ya, kredit card, syariah. Ada yang pakai tawarruk. Macam mana kaedah tawarruk pula lah kan ya? Okey, ni kaedah penggunaan kaedah tawarruk lah kan ya. Ni yang last lah kan ya. Okey, sebelum tu kena faham dulu tawarruk apa. Kawan anda ada yang bentang sebelum ni, dia macam bainah, cuma bezanya ada orang ketiga lah ya, yang apa benda ni, yang contohnya saya beli daripada B, saya beli daripada A barang, okey, kemudian saya jual kepada B, ya. Jadi ada orang ketiga, ya. Jadi orang ketiga itu baru tawarruk lah kan ya. Kalau setakat dua pihak je, maka itu adalah bainah lah kan ya. Okey. Jadi dalam tawarruk based credit card, okey, broker A, the bank purchase the commodity for purchase price. Maknanya bank beli dulu daripada orang lain ya. Sekarang bukan milik bank ya. Jadi bank beli dulu barang, kemudian barulah bank jual kepada customer. Okey. Kemudian customer jual kepada broker B untuk dapat cash. Tapi yang nombor 3 ni kebiasaannya bukan customer yang jual lah. Broker nak beli. Credit card satu hal pula saya nak pergi cari pembeli lah kan ya. Apa yang berlaku nombor 3 ni, biasanya customer will appoint the bank to sell the commodity to broker B. Kebiasaannya yang berlaku ya, customer akan lantik bank untuk tolong jualkan kepada broker B ya. Kalau agency appointment ni maknanya kontrak apa? Wakalah. Wakalah. Customer lantik bank sebagai wakil untuk jual pada broker B. Itu kontrak wakalah. Itu biasanya berlaku yang nombor 3 ni. Kan ya, biasa customer tak direct jual pada broker B lah. Siapa nak ambil bank Islam yang tu silakan ya. Okey, encik jual dulu ya. Nanti lepas tu datang balik jumpa saya. Memang tak lah kan ya. Okey. Lepas tu nombor 4, barulah duit tadi tu masuk dalam credit card account, lepas tu customer guna duit dalam tu lah kan ya. Jadi secara umumnya beginilah ya dalam tawarruk based credit card kan ya. Ada pertanyaan? Tak ada? Okey. So far so good lah kan ya. Okey. Kenapa saya tak dengar suara orang lain ya? Tidak saja kan ya. Ya. Okey. Ada sir. Faiz. Ada apa pertanyaan? So far tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, itu sajalah kot ya untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi